warga netizen mengecam PAS. Ini saya kena ingat bahawa saya dapat kiriman dari sebuah parti itu kukuh. Sebuah parti itu kukuh untuk dimusnahkan dari luar. Tapi tidak mustahil ia boleh dimusnahkan dari dalam. Itulah sebabnya musuh politik seringkali berada di kedua-dua tempat. Sebab itu kalau mereka di luar, mereka akan menghantar Trojan Horse untuk membuat kerja memecah belahkan dari dalam. Cengkaman dari dalam menjadikan dasar perjuangan parti tidak lagi relevan. Tidak ramai yang menyedari bagaimana dasar itu boleh menyebabkan perpecahan. Konsepnya mudah saja. Sebagai pemimpin dalam sebuah parti akan diberikan jawatan yang relevan, manakala pemimpin utama parti tersebut tidak diberikan jawatan. Akibatnya, para pemimpin yang berjawatan akan berpengaruh. Ia menjadikan akar umbi akan berpecah mengikut pemimpin yang berpengaruh dan sebagian lagi kekal mengikut pemimpin utama parti. Kaedah ini telah berjaya meruntuhkan parti PKR pada era pemerintahan Pakatan Harapan apabila Azman Ali dilantik menjadi Menteri Kanan, manakala pemimpin utama PKR tidak diberikan jawatan. Kaedah yang sama juga telah berlaku dalam PAS dan UMNO sekarang. Walaupun pemimpin utama PAS diberikan jawatan duta bertaraf menteri, namun ia tidak memberikan pengaruh yang ketara. Kumpulan yang masih menyokong pemimpin utama parti akan dipecahkan dengan cara menjadikan perjuangan asal parti tidak lagi nampak relevan. Dalam PAS didapati terdapat kumpulan pro-profesional dan satu lagi kumpulan pro-ulama. Pro-profesional ini diketuai oleh geng 5, geng C5 ini. Pro-ulama pula lebih condong kepada Tuan Ibrahim. Dalam banyak hal berlaku percanggahan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin C5 dan juga ini Tuan Ibrahim. Pemimpin C5 dilihat cenderung mendahului keputusan Majlis Syura Ulama. Contohnya, keputusan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional dan keputusan untuk memilih penggunaan logo PAS atau PN. Dalam isu pendaftaran Perikatan Nasional, para pemimpin pro-ulama tidak mengetahui akan hal ini. Begitu juga keputusan penggunaan logo pada PRU 15 nanti, apabila pemimpin pro-ulama memilih kekal menggunakan logo PAS, juga tidak dibincangkan dalam pimpinan tertinggi. Sebab itu kata Presiden Mak Sabu, apa yang ada dalam PAS sekarang ini hanyalah sekumpulan individu yang menganut agama lebay dan bukannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Mak Sabu dia sedang habis tu lah, saudara ya. Dan hari ini kalau saya lihat netizen, warga netizen pada hari ini, semalam hari ini, hanya dalam tempoh 3 jam saja selepas ruangan komentar di Facebook resmi Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dibanjiri cemuhan dan sindiran. Reaksi netizen selepas beliau menyelar Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan pada bila-bila masa, mendapat reaksi yang cukup pedih. Sebab dia kata Pakatan Harapan hanya indah kabar dari rupa dengan manifesto yang tidak mampu dikotakan. Itu kata Tuan Guru Haji. Tapi sesudah itu orang pun bertanya, mana manifestonya? Pilihan raya lambat lagi, kenapa Tuan Guru mendahului semua ni? Jadi akhirnya mereka menempelak. Kerajaan hari ini tak perlu fikir nak tunaikan manifesto, sebab jadi kerajaan masuk ikut atap, kata mereka. Menteri dan duta makan gaji buta bertaraf menteri. Ada banyak masa kesana kesini dengan rasa bangga tanpa rasa berdosa dan takut kepada Allah. Ini seorang warganet bernama Saili Ismail. Selain itu, saudara Hanafi Zakaria pula berpendapat pengundi sedang memerhati Kerajaan Perikatan Nasional pada masa ini, khususnya PAS, yang ketika pembangkang, waktu PAS menjadi pembangkang, begitu lantang menyuarakan pelbagai isu, termasuk kempen Buy Muslim First, BMF, anggota bomba Allahyarham Adik, isu pemandu yang mabuk, isu kilang arak, isu judi dan cukai. Sekarang apabila dah jadi sebahagian kerajaan, senyap, semua isu hilang macam tidak pernah disebut. So janganlah berasa selesa sangat dengan apa yang ada sekarang. Itu salah seorang daripada netizen. Seorang lagi dia kata PAS pada masa ini menyumbang 18 kursi dalam Dewan Rakyat untuk kerajaan ini, tapi tidak semestinya akan kekal. Alhamdulillah kerajaan sekarang banyak kejayaan. Katanya. Contoh kes Adib ini mereka menyindir. Ini antara netizen dia kata alhamdulillah kerajaan sekarang banyak kejayaan. Contoh kes Adib sudah selesai. Nombor ekor judi jadi 22 kali setahun.
pejuang RUU, rang undang-undang 355 sudah jadi menteri. Banyak lagi lah, malah nak cakap. Segalanya takdir. Ini kata sini adalah Hafiz Yashak pula. Reaksi sama juga dilontarkan oleh Faizul Izmin. Apabila secara berseluruh dia pun menyeru netizen agar tidak terus mengecam PAS yang dilihat berada dalam dua kolam. Dia kata PAS kan ni berada dalam dua kolam politik, itu bergabung bersama Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Jadi dia kata tolonglah berhenti kritik PAS. PAS tak salah. PAS bukan kerajaan. PAS kena menang 122 kursi dulu baru boleh laksanakan manifesto. Sekarang PAS hanya 18 kursi saja. Jadi PAS tak salah. Yang salah korang lah sebab tak undi PAS. Katanya dengan hashtagnya dan backup. Jadi dalam nada serius pula, ramai mengingatkan PAS agar bersikap adil dengan Pakatan Harapan lantaran tidak sampai cukup sepenggal pun Blok Sebur berkuasa di Putrajaya. Sebab tu dia kata salah tu Tuan Guru. Belum habis penggal 5 tahun. Tuan Guru tidak boleh pukul rata janji manifesto PS tidak berjaya ditunaikan. Kita kena tuju. Ini kata luahan Saudara Saifuddin Safi'i. Selain itu dapat juga pihak yang mempersoalkan sejauh mana janji-janji PRU 14 oleh PAS di dua buah negeri di Pantai Timur. Ini di Kelantan, di Terengganu. Masalah di Kelantan hari ini bulan puasa. Air masih lagi macam TO. Rakyat Kelantan menuntut mana pembangunan janjikan. Nak kata duit dah bagi. Nak kata duit tak dapat, dah dapat duit. Ini keadaannya lah saudara ya. Sebab itu saya tengok pula Saudara Jamil Idris. Lagi teruk. Jamil Idris dia hantar pada saya, dia kata ini tentang Tok Keladi ni. Dia bagi nama gelaran Tok Keladi pula. Tu tak payahlah kita nak berlembut lagi atau memuji-muji katanya. Dia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya rasa dan saya tengok seolah-olah UMNO ini masih mengharapkan sokongan Tok Keladi itu lagi dengan 1000 harapan. Jadi dia kata tak payah fikirlah. Jadi UMNO tak payah tunggu-tunggu, tak teruskanlah. Perjuangannya tak payah nak tunggu-tunggu bahawa PAS bersama dengan UMNO. Tak ada dah, dia kata tak payah. Boleh pelah lah dia kata. Macam dia tu anak dara yang nak ditatam, nak kita belai, nak kita pujuk, nak kita rayu. Dia kata boleh jalan lah semua tu. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Sebab dia kata dah besar kepala lah sekarang ni pimpinan, setengah dua pimpinan PAS ni melayan UMNO ni. Jadi banyak cara kita boleh buat. Jadi tak payahlah dia kata Tok Keladi tak payah nak layan lah. Saya melihat sekarang ni ramai warga netizen dan pelayar-pelayar mula merasakan bahawa mereka sudah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan PAS. Tambah-tambah lagi bila mendengar kenyataan PAS pula semalam tak mungkin akan menerima amanah kerana kononnya amanah itu berlainan ideologi. Jadi macam mana nak paksa UMNO terima PBM? Jadi mereka sendiri pun buat kenyataan yang kontradik. Sebab itu cuma saya lihat dalam keadaan begini, dalam pimpinan PAS sendiri pun bercelaru. Kerana apabila Nik Muhammad Abduh, Nik Abdul Aziz, itu anak Tuan Guru Nik Aziz, dia menyebabkan perbuatan mengintip dan mendedahkan rahsia sebagai amalan jahat dan berdosa besar. Dia bertentangan dengan pimpinan PAS, setengah-setengah pimpinan PAS yang nak mendedahkan perbualan yang kena jadikan sebagai audio tu. Dia kata semua kerja iblis. Dia benar menyanggah. Jadi artinya dalam pimpinan PAS tu sudah tidak senada. Jadi sebab itulah ahli Parlimen PAS Bacok itu menambah, kerana itulah Islam mengharamkan umatnya untuk mempercayai bomo ke tukang pilihnya, apatah lagi tukang sihir. Dan hari ini agak kasar sedikit ni adalah saudara Tan Sri Sharif Samad. Ni nampak gayanya saya nak baca sesuatu tulisan Tan Sri Sharif Samad. Menurut Tan Sri Sharif Samad, dia kata PAS sudah terpisah daripada realiti. Jadi bekas menteri itu Tan Sri Sharif Samad berkata ada elit PAS kini sudah terpisah daripada realiti sehingga tidak menyedari ahli mereka di peringkat akar umbi mahukan muafakat nasional dengan UMNO diteruskan. Ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi mahu muafakat nasional diteruskan, tetapi pimpinan PAS sudah terpisah. Sentimen itu lahir daripada keikhlasan hati ahli dan pemimpin peringkat kedua-dua parti di peringkat bawahan. Menurut Tan Sri Sharif, ia dibuktikan dengan terbentuknya sebuah jawatan kuasa muafakat nasional pertama di peringkat kawasan Parlimen di Pahang. Kenyataan itu dibuat merujuk pada penubuhan jawatan kuasa terbabit di Maran yang dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Wan Rosli Wan Ismail malam kemarin.
keikhlasan dan ke arah perpaduan dan muafakat ummah, meletakkan pemimpin elit PAS yang berada di bilik-bilik berhawa dingin di Putrajaya, di Publika dan Kuala Terengganu benar-benar jauh menyepi dari realiti akar umbi mereka. Artinya pimpinan-pimpinan PAS yang berada di Publika, berada di Putrajaya dan juga dalam bilik ekon di Kuala Terengganu itu, dia sudah tidak dapat membaca kehendak akar umbi. Jadi mereka sudah terpisah jauh. Minggu lalu apa pun kata Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi mengesahkan parti itu sudah memulakan perbincangan dengan Bersatu. Dan Bersatu ini dimusuhi oleh UMNO. Jadi sebab itu Tan Sri Syaril begitu yakin bahawa muafakat nasional tidak akan wujud. Walaupun di peringkat akar umbi macam dua hari lepas sudah mengadakan muafakat di peringkat di Pahang. Di beberapa kawasan parlimen masih lagi berjalan pertemuan muafakat nasional antara PAS dengan UMNO. Tapi tidak lagi ada dalam minda, ada dalam radar pimpinan politik PAS. Inilah keadaannya sekarang ni. Saya bersimpati dengan sebahagian besar pimpinan-pimpinan PAS yang menjadi sahabat saya. Mereka juga tidak senang dengan tindakan 4-5 orang yang dalam PAS. Sebagaimana kita tidak senang dengan sebahagian 4-5 orang daripada UMNO yang kini berada di anjung kuasa di Putrajaya. Mereka mau merebut kuasa, mereka mau menyingkirkan presiden. UMNO Selangor pasti tidak bertanding 3 penjuru. Itu usaha saudara. Tapi saya nampak akan berlaku begitu. Tetapi saya dikabarkan warga PAS di Selangor, mereka tak nak ikut cakap bos dia. Sebab sudah ada temeterai. Tetapi dengan parti PBM ni, Tan Sri Norma dah bagi warning dah awal-awal. Jangan kacau. Kalau kacau, waktu ini juga beliau akan menarik sokongan pada kerajaan yang ada. Tak sampai bulan Ogos dia kata. Sebab itu akhirnya hari ini saya dapat kenyataan, saya ketawa saya senyum. Lain kali Dr. Zahid Hamidi cakap, dia kata Hari Jamaluddin ni shut up. You tak ada merit, you tak ada sebab kau nak suruh kita nak adakan bila apa semuanya. Seolah-olahnya dah hajak masuk dalam majlis tinggi, kamu tak nak, kamu tolak. Sekarang terlolong salahnya, berdiamlah. Jangan buka mulut lah. Itu mana presiden sudah bengkak sangat, geram sangat. Sebab dia mencari alasan lah. Kononnya disebabkan bercakap dengan viral, audio. Datuk Zahid cakap dengan Anwar Ibrahim saja. Kerana itu dia kena letak jawatan. Itu cerita dia sebenarnya. Jadi sebab itu kata betul kan ni, relax lah bro, betul saudara. Itu keadaannya. Jadi saya tahu juga sebab saya lihat tulisan daripada Datuk Ahmad Syabrici. Dia kata dia mempersoalkan kesaan supaya pemilihan UMNO disegerakan sebagaimana dicadangkan oleh Hari Jamaluddin tu. Dia kata okey. Tapi itu melibatkan 220 orang saja. Soalnya kata saudara Syabrici, bagaimana nak mesyuarat? Dan macam mana nak memproses pemilihan di peringkat cawangan supaya keadaan lebih selamat daripada sidang parlimen. Sedangkan parlimen cuma 220 orang. Kerana dia kata parti itu mempunyai lebih 21,000 cawangan dan 191 bahagian di seluruh negara. Dalam sistem UMNO, pemilihan mesti bermula dengan pemilihan di peringkat cawangan. Ramai perwakilan kena bergerak. Biasalah bila nak bertanding. Jadi kalau keadaan begini macam mana calon-calon nak berjumpa dengan ahli-ahli dalam keadaan COVID ini, sedangkan untuk buat sidang parlimen 220 orang pun tak boleh. Ini yang dipersoalkan. Jadi hari ini saya nampak agak ni kasar sikit, tapi saya kena menyantuni. Iaitu tulisan saudara Rafi Awang Kecil dalam kuasa ni. Tapi dia kata tak boleh tahan lah, dia kata. Saya perlu menuliskan begini. Okeylah, saya bacalah, saya kata. Dia kata Datuk Zahid perlu dijatuhkan dengan apa cara sekalipun. Dia perlu diberhentikan sebagai presiden. Kalau tidak cukup dengan round seluruh negara untuk menghasut ketua bahagian, ahli-ahli Majlis Kesihatan Tinggi UMNO akan dibayar atau diumpan projek-projek tertentu oleh pihak yang ada kuasa, dan Majlis Tinggi adalah sasaran terakhir oleh puak-puak yang sedang. Jadi, again, PBM untuk menghentikan Zahid sebagai presiden. Ini keadaannya saudara. Kerana Datuk Zahid mungkin dilihat tidak mampu untuk menghalang gerakan bertemu dan hulu. Bila berjumpa ada hulu kepada ketua-ketua bahagian UMNO yang ada di 190 bahagian ini. Kerana Datuk Zahid pasti tak mampu untuk membayar, dan dia pun tidak akan membayar untuk memberi sokongan supaya ketua-ketua bahagian terus menyokongnya. Zahid bukan menteri. Zahid tidak ada geng kartel.
untuk nak offer cawang, nak offer kontrak ke nak offer, tak ada. Jadi kenapa mereka semua yang pro PBM atau disebut UMNO 3 point ini, dia kata 3 suku ni, mahu menjatuhkan Zaid Hamidi? Ialah kerana pertama, untuk memudahkan mereka membatalkan keputusan Majlis Kerja Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO yang telah membuat keputusan untuk tidak bersama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam pilihan raya umum 15 akan datang. Jadi keputusan yang sebelum itu dibuat oleh perwakilan bahagian dan persidangan tahunan. Jadi mereka mengharapkan apabila Zaid Hamidi dijatuhkan, macam saya katakan berkali-kali lah, dengan ganti orang lain, maka mereka berhasrat untuk menarik balik keputusan. Jadi akhirnya UMNO pun tunduklah melutut dengan PBM. Sebab ejen-ejen dan 3-4 orang yang ada tu. Kedua, mereka yang pro PBM akan berusaha untuk tidak meletak jawatan sebagai menteri. Sedangkan ini tuntutan daripada UMNO, perwakilan UMNO di peringkat akar umbi. Sebab mereka tak nak letak jawatan sebagai menteri. Memanglah kadang sekarang tengah sedap. Jadi mereka tidak mahu tak jawatan sebagai menteri ataupun timbalan menteri, dan mereka mahu terus menyokong Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi sekaligus keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu jadi tidak sah bila Kaldai PBM menang dalam gerakan ini. Ini yang sedang mereka lakukan. Dan untuk itu akan ada lagi serangan-serangan, terutama bercorak peribadi, akan dihalakan ke batang tubuh Zaid Hamidi. Dan tidak mustahil kedai-kedai ini akan berpakat dengan PBM untuk, ini yang paling mahir ni, yang saya katakan, untuk nyah daftarkan UMNO dari RUS. Kalau dia tak berjaya menyingkirkan Datuk Zahid, maka mereka akan nyah daftar. Mana mengharapkan UMNO? Sebab mereka berkuasa sekarang. Jadi klip suara terancang itu sedikit saja, dan kadar PBM yang tahu klip itu palsu kerana mereka pasti merancang rancangan yang lebih besar untuk membunuh politik Zaid dan UMNO. Yang pasti mereka sedang berusaha untuk membawa UMNO menjilat kaki PBM dan mahu ahli-ahli UMNO seluruh negara menjadi tukang basuh najis-najis yang dibuat oleh PBM. Kata Zamir, dia buat kenyataan media dia kata hentikanlah meracuni ahli UMNO yang telah membuat keputusan di persidangan agung UMNO yang lalu. Jadi kluster penjilat PBM dan PN sedang berusaha menggagalkan usul yang diterima oleh sebulat suara di persidangan agung UMNO yang telah memberi mandat kepada Presiden dan Majlis Kerja Tinggi UMNO membuat keputusan untuk menarik pada tarikh yang sesuai. Dia pada Zamir, dia kata sebagai ahli UMNO, dia kata tidak mudahlah untuk UMNO ni pembudukan oleh kluster-kluster ini. Tetapi kalau wang, mereka bermain dengan wang, dengan projek, ini yang sangat mengecewakan. Sebab itu bila mahu ahli-ahli UMNO teguhkan pendirian. Teguhkan pendirian. Matlamat satu, supaya UMNO menerima Parti Pribumi Bersatu ini untuk menjadi rakan untuk berhadapan dengan pilihan raya umum akan datang. Ini yang sedang dilakukan oleh mereka. Jadi caranya Presiden UMNO mesti disingkirkan. Saya kata kalau itu keadaannya, tak usah ambil Khairi. Tak perlu Khairi Jamaluddin, tak perlu Syamuddin. Kalau okey tanda Zaid Hamidi, ambillah Tengku Razali. Tapi kerana 40 anak Musa takkan bersetuju. Tengku Razali dah bercakap, dia dah terus terang. Dia dah bercakap terus terang, yang orang muda Tengku Razali dah bercakap terus terang, dia tak mahu. Dia dah suruh tarik sebab dia kata tidak ada kejujuran di kalangan Parti Pribumi Bersatu. Tapi itulah yang disantuni oleh pimpinan UMNO sebagainya. Dan saya hairan, tiba-tiba nama orang macam Syamuddin pula disebut-sebut sebagai calon presiden. Tengku Razali macam mana? Bagi saya ambillah dia, tak ada masalah. Tapi kalau Tengku Razali jadi presiden, orang yang paling takut, orang yang akan lari dan pukang adalah Anwar Musa. Sebab dia dah bersalah dengan Tengku Razali daripada dulu lagi. Ini cerita sebenarnya. UMNO tak boleh terima orang-orang yang menjadi yang khianat, yang melompat. Warga UMNO tak boleh terima. Dan warga daripada PKR juga tak boleh terima orang macam Azmin Ali. Di atas persamaan begitulah. Dan saya melihat, bagi saya lah dalam keadaan sekarang ni, untuk menghadapi lagi, kita kena terima hakikat bahawa untuk pilihan raya PRU 15 ini,
amat sukar mana-mana parti pun untuk menang majoriti dan boleh membentuk kerajaan. Saya tak nampak. Sama ada UMNO ke, sama ada PKR ke, PAS ke, PBM jauh sekali lah, DAP ke, tak boleh. Melainkan selepas pilihan raya umum nanti, maka barulah ada jajaran baru. Masa itu nak membentuk kerajaan. Sebab itu, saudara tidak menghayati apa yang diucapkan dilontarkan oleh Presiden. Dia tak kata waktu pilihan raya nanti, kita nak bekerjasama dengan PKR. Tak ada. UMNO, Barisan Nasional, go solo. Tetapi bagaimana kalau UMNO diharamkan? Sebab mereka sekarang ni kalau tak dapat disingkirkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, tak boleh digantikan dengan orang lain, orang daripada kumpulan yang berada di yang bergelar kluster menteri ini. Kalau orang-orang ini tak boleh menyingkirkan Datuk Zahid, maka UMNO juga akan dinyah daripada ROS sebagai pertubuhan haram. Kalau itu berlaku, ke mana nak pergi? Ini juga saudara kena ingat, bahawa sudah saya pun terkejut juga apabila ramai para agamawan di Seremban mengisytiharkan mereka menyertai Parti Keadilan, tidak menyertai Parti PAS. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ni sebab seramai 15 individu yang berlatar belakangkan agama mula menyertai Parti Keadilan. Antaranya adalah bekas Ketua Hakim Syari'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, iaitu Datuk Baharul Masbullah, dan fellow penyelidik di Institut Islam Hadari, Universiti Bahasa Malaysia, Dr. Samsul Azhar Yahya. Mereka semua mengumumkan menyertai PKR. Turut sama ialah bekas ahli Dewan Negeri Adun Dusun Tua Razali Hassan dan bekas pensyarah Aziz Jaafar Siraji. Dan kita melihat bahawa sudah mula ramai para cendekiawan, agamawan mula menyertai Parti Keadilan. Sebagaimana yang saya katakan, dulu beliau berada dalam penjara. Hari ini harimau itu sudah berada di luar penjara. Berhati-hati. Parti Pribumi Bersatu berhati-hati.